Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, sebelum kita start video untuk kali ni, saya nak tanya korang. Korang dah dapatkan ke It's Me Mr. Kudap dan juga Choco-Jar viral yang ada kat atas ni? So, untuk It's Me Mr. Kudap ni, diorang ada 3 jenis kudap-kudapan. Yang pertama, diorang ada dry vegetable. Yang ini, dry vegetable. Dan diorang ada dry fruit. Dan diorang juga ada salted egg fish skin yang ini. Dan untuk Choco-Jar viral yang ada kat belakang ni, diorang ada preserved white chocolate yang ini. Dan diorang ada dark chocolate, diorang ada yang strawberry dan juga diorang ada yang Milo. So untuk topping dia ni, korang boleh minta nak topping apa je. Dia adalah beberapa jenis topping dia. So kalau korang nak dapatkan produk ni, korang boleh pergi ke ruang description dekat bawah. Saya akan tinggalkan link Shopee dekat bawah. Klik je dekat situ, terus terbang ke Shopee. Okey, minggu lepas kita dah ke Singapura kan. Minggu ni kita masih lagi dekat Singapura tau. Sebab COVID tak boleh nak seberang. So untuk minggu ni juga saya akan ceritakan kes yang jadi dekat Singapura. Okey guys, sebenarnya kisah ni panjang tau. Sebab kes ni sebenarnya dah jadi salah satu sejarah dekat Singapura. So kalau ada warga Singapura yang tonton video ni yang lebih banyak tahu tentang hal ni, korang bolehlah tinggalkan komen dekat bawah. Korang betulkan saya kalau saya salah dan tambahkan kalau saya ada kurang. Jadi sejarah yang saya maksudkan adalah sejarah pembunuhan Toa Payoh. Saya tak pasti macam mana warga di Singapura baca perkataan ni, tapi saya akan baca dalam bahasa Melayu, Toa Payoh. Jadi pembunuhan ni dah berlaku pada tahun 1981. Dan pembunuhan ni sebenarnya bukan pembunuhan untuk satu orang je tau, tapi banyak gila mangsanya. Kononnya ritual ni adalah sebagai korban darah kepada Dewi Hindu Kali. Katanya dalang untuk pembunuhan ni adalah Adrian Lim. Jadi dia dah berdaya sejumlah wanita untuk percaya yang dia mempunyai kekuatan gaib. Jadi mangsa-mangsa dia ni akan tawarkan wang dan juga perkhidmatan seksual. Untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan penawar, kecantikan dan juga nasib baik daripada si Adrian tadi. Okey, dah sedia? Jom kita mula. Okey, sebelum saya ke sejarah kes pembunuhan ini, kita ke sejarah masyarakat Singapura pada tahun 1980. Pada awal abad ke-19, banyak sangat pendatang asing yang masuk ke semenanjung Malaysia. Dan mereka jelajah ke negeri-negeri selat, termasuklah Singapura. Jadi masa tu, pendatang asing dan juga penduduk asli ni mempunyai kepercayaan yang berbeza. Tapi lama-kelamaan, batas antara sistem kepercayaan tu dah jadi makin kabur dah. Kebanyakan penduduk masa tu, diorang percaya dengan roh-roh penghuni hutan, dewa-dewa dan juga syaitan yang berlega-lega ni. Diorang percaya yang benda tu semua mampu bagi kebaikan ataupun keburukan dalam kehidupan mereka. Jadi sebenarnya masa tu ada beberapa orang ni yang mendakwa mereka boleh berkomunikasi dengan makhluk-makhluk tu. Macam mana mereka berkomunikasi? Iaitu dengan buat satu ritual. Jadi mereka akan menari, lepas tu melaung-laungkan ayat-ayat ritual dan benda-benda tu semua, makhluk-makhluk tu dia akan masuk ke dalam badan orang tu. Dan kononnya makhluk tadi akan bagi hikmat, berkat dan juga kutukan kepada orang-orang tertentu. Kiranya macam bomoh jugalah kan. Dan benda ni sebenarnya jadi dekat semenanjung Malaysia, termasuklah Singapura. Jadi kiranya bukannya Singapura je, Malaysia pun termasuk sekali. Jadi makin ke sini negara pun makin berkembang dan hutan-hutan tadi pun dah jadi tapak perumahan kan. Ada yang jadi jalan raya, ada yang jadi shopping mall. Dan lama-kelamaan amal-amalan tu semua makin dah ditinggalkan. Pada tahun 1980, 75% daripada warga negara Singapura tinggal dekat perumahan awam. Kebanyakan mereka tinggal dekat rumah pangsa yang bertingkat-tingkat tingginya yang dibina oleh pemerintah. Jadi termasuklah kawasan Toa Payoh tadi. Katanya masyarakat Singapura ni, diorang hidup dalam keadaan aman damai. Dulu memang ada kongsi gelap, selalu berjadi pergaduhan antara geng. Tapi katanya semua tu sebelum kemerdekaan. Lepas tu penguat kuasa diorang, menteri diorang perketatkan undang-undang dekat negara Singapura sampaikan mereka dapat kurangkan kes kadar jenayah kat sana. Okey, sekarang kita ke kes pembunuhan yang berlaku dekat Toa Payoh tadi. Jadi apa kaitan kepercayaan orang zaman dulu tu dengan kes pembunuhan ni? Sebenarnya dalam beberapa tahun sebelum tahun 1981, ada sebuah pansapuri iaitu Lorong 7, Blok 12
dekat Toa Payoh tu lah. Jadi katanya blok ni selalu je bising sebab dia orang ada buat ritual pada tengah malam. Jadi masa tu ada beberapa orang penduduk dekat kawasan situ pergi buat aduan dekat pihak berwajib. Mula-mulanya tu jalan lah juga, senyap je kawasan situ. Tapi tak lama lepas tu dia orang sambung balik kegiatan dia orang dan buat bising balik setiap malam. Pada petang 24 Januari 1981, Agnes Ng Siu Hock yang berumur 9 tahun hilang lepas dia balik daripada kelas mengaji dia dekat gereja di Toa Payoh tu lah. Lepas beberapa jam, orang jumpa mayat dia dalam keadaan telanjang yang disumbat masuk ke dalam beg. Jadi beg tu dia orang jumpa dekat luar lift blok 11 yang mana kurang daripada 1 kilometer daripada tempat dia pergi ke gereja tadi. Lepas pihak polis buat siasatan, mereka umumkan yang Agnes ni mati lemas. Kalau mati lemas dalam kolam ke sungai macam tu, ini tak, dia masuk ke dalam beg. Maksudnya apa? Maksudnya budak tu dibunuh. Dan sebenarnya ada kecederaan pada kemaluan dia dan juga ada air mani dekat dalam rektum dia. Lepas tu pihak polis pergi siasat dan mereka cari tahu kod-kod. Ada yang tahu hal ni kan. Lepas tu pihak polis ni soal siasat lebih daripada 250 orang kawasan situ. Tapi tak ada siapa pun yang tahu dan masa tu polis gagal untuk dapat sebarang petunjuk. Pada 6 Februari pula, Ghazali bin Marzuki yang berumur 10 tahun dilaporkan hilang lepas orang nampak dia naik teksi dengan seorang wanita yang tak dikenali. Esoknya tu orang jumpa mayat dia dalam keadaan telanjang dekat bawah pokok antara blok 10 dengan blok 11. Jadi bila ahli patologi forensik bedah siasat mayat dia, mereka bagi tahu yang mangsa ni mati disebabkan lemas. Tanda sesak nafas yang serupa yang sama dengan si Agnes tadi. Tapi pada mayat Ghazali ni tak ada tanda-tanda serangan seksual yang berlaku. Yang ada cuma luka bakar dekat kawasan punggung budak tu dan juga ada kesan tusukan pada lengan dia. Bila ahli forensik ni cek darah dia, dalam darah dia tu ada kesan ubat penenang. Maksudnya lepas dia culik budak tu, dia tidurkan budak tu. Lepas tu bila pihak polis ni siasat dengan lebih terperinci, mereka jumpa jejak darah yang tersebar yang menuju ke blok 12. Dan bila pihak polis tu sampai dekat blok 12 tadi, dia nampak yang kesan darah tu menuju ke tingkat 7 tau. Kesan darah tu semua ada menetik setetes 2 dekat tangga sehingga ke tingkat 7 dan sampai ke koridor umum. Lepas tu pihak polis ni nampak ada simbol keagamaan macam cermin, salib dan juga pisau yang ada dekat bahagian pintu rumah flat nombor 467F. Jadi masa tu pemilik rumah ni dia nampak polis tadi. Dia pun cepat-cepatlah pergi kenalkan diri dia. Dia pemilik rumah tu. Dia kenalkan diri dia sebagai Adrian Lim dan dia cakap dia duduk rumah tu dengan isteri dia iaitu Tan Mui Cho dan juga teman wanita dia, Ho Kah Hong. Lepas tu si Adrian ni izinkan pihak polis tu untuk geledah rumah dia. Masa pihak polis ni geledah rumah dia, dia orang jumpa ada kesan darah tau. Bila ditanya, Adrian cakap itu adalah kesan lilin. Korang tahu kan lilin yang colour merah tu? Dan dia cakap takkanlah lilin macam ni. Yelah pihak polis tu pun dah lama kan dia kerja. Dia orang sendiri pun dapat bezakan yang mana darah yang mana lilin. Lepas tu si Adrian tadi berdalih lagi. Dia cakap, oh itu darah ayam tu. Bukan tadi kau cakap tu lilin ke? Dan masa tu polis ni geledah lagi rumah dia dan pihak polis ni jumpa sekeping kertas. Dekat kertas tu ada maklumat peribadi mangsa dia. Si Adrian ni dia banyak helah. Lepas pihak polis jumpa kertas tadi, dia cakap, oh ni si Ghazali datang hari tu sebab dia nak rawat hidung dia yang berdarah. Lepas tu dalam orang duk sibuk-sibuk geledah rumah dia, dia pergi ambil rambut dekat bawah kapet. Lepas tu dia nak pergi buang dalam toilet tau. Tapi lepas salah seorang polis tu ternampak apa yang Adrian ni nak buat, dia terus pergi ambil rambut tadi. Lepas tu dia simpan untuk cek DNA. Bila DNA dibuat, mereka sahkan bahawa rambut tu adalah rambut Agnes, budak perempuan yang mati yang dia letak dalam beg tadi. Masa tu pihak polis ni minta untuk cek latar belakang si Adrian ni. Time tu jugalah pihak polis ni dapat khabar yang kumpulan yang Adrian ketuai masa tu terlibat dalam kes pemerkosaan. Lepas Adrian ni dengar polis cakap macam tu tadi, dia jadi gelisah dan tiba-tiba je bertindak agresif dengan berteriak dan juga marah-marah dekat polis. Masa tu bini dengan girlfriend dia pun sama-sama naik angin. Jadi tindakan dia orang tu sebenarnya makin buat polis ni curiga lah kan. Lepas tu ketiga-tiga mereka ditangkap untuk disoal siasat dengan lebih lanjut. Jadi mereka tutup rumah dia orang tu dan jadikan itu sebagai tempat kejadian. Lepas kena tangkap tu banyak gila lah info-info penting, info-info yang menunjukkan dia orang tu pembunuh yang polis ni dapat kumpul tau. Okey, sekarang saya akan ceritakan profil suspek. Kat sini ada 3 orang suspek. Suspek pertama adalah Adrian Lim. Yang lepas ni saya panggil Lim je lah sebab macam susah sangat nak panggil Adrian. Panggil Lim je lah.
Okey, Lim ni dilahirkan pada 6 Januari 1942. Dia anak sulung daripada keluarga berpendapatan rendah. Adik dia cakap yang Lim ni adalah jenis orang yang panas baran. Masa sekolah menengah, dia berhenti sekolah. Lepas tu dia jadi pemberi maklumat kepada Jabatan Keselamatan Dalam Negeri. Katanya dia bergabung dengan syarikat radio kabel Rediffusion Singapura pada tahun 1962. Jadi dalam 3 tahun juga dia kerja pasang dan juga servis Rediffusion, iaitu sebagai juru elektrik. Tak lama lepas tu dia dinaikkan pangkat menjadi pemungut bil. Pada bulan April 1967, Lim ni dia kahwin dengan kekasih masa kecil dia lepas dia masuk agama Katolik. Dan lepas nikah dia orang dapat 2 orang anak. Masa tu Lim dengan keluarga dia ni tinggal dekat bilik sewa je sampailah tahun 1970. Tahun 1970 tu dia dapat beli sebuah rumah flat yang mana rumah yang dia kena tangkap nanti. Lepas tu dia mulakan latihan sambilan sebagai spirit medium pada tahun 1973. Jadi dia akan sewa sebuah bilik yang mana dia akan ditemani oleh perempuan-perempuan daripada bagel, perempuan kat rumah penari. Korang tahu kan yang jenis menari dekat depan, dekat macam dekat bar macam tu, lepas tu menari kat depan. Perempuan macam itulah. Saya tahu apa panggilnya. Bagel juga ke? Lepas tu daripada golongan pelacur. Jadi sebenarnya perempuan tu semua dibekalkan oleh tuan tanah dekat situ. Okey, jadi clear lah kan dekat sini. Pertama, dia ada buka yang spiritual medium tadi, yang macam bomoh lah kalau kita kan. Lepas tu dia memang selalu ditemani oleh perempuan. Jadi dia punya pelanggan tu daripada orang-orang yang percaya dengan benda-benda tahyul dan juga daripada galangan makcik-makcik tua. Dan sebenarnya dia tipu pelanggan-pelanggan dia ni untuk dapatkan duit mereka je. Benda yang dia janjikan untuk kesenangan pelanggan dia tu semuanya tipu je sebenarnya. Katanya dia belajar daripada bomoh yang dikenali sebagai Paman Willy. Dan juga dia berdoa kepada dewa-dewa dari pelbagai agama. Padahal dia tu beragama Katolik. Jadi antara pemanggil ritual dia adalah Dewi Hindu Kali dan juga Pragan. Yang mana Lim ni gambarkan sebagai dewa seks siang. Maksudnya dia menyembah dewa seks jugalah. Ada juga Jadi Lim ni dia akan tipu pelanggan-pelanggan dia dengan beberapa tipu muslihat atau gimmick yang paling berkesan. Masa tu dia tipu dengan jarum dan juga telur. Jadi ramai gila yang tertipu dan percaya yang dia tu ada ilmu gaib. Helah yang dia buat masa tu adalah dia hitamkan jarum dengan lilin. Dia bakar dulu jarum kan sampai hitam. Lepas tu dia cucuk masukkan dalam telur tau. Dan lubang yang ada pada telur tadi dia akan sapukan serbuk. Macam untuk tutup lubang tu lah. Jadi masa dia buat ritual tadi, dia akan bagi telur tadi kepada pelanggan dia. Dia akan minta pelanggan dia untuk pecahkan telur tu. Kononnya kalau ada jarum hitam dalam telur tu, maksudnya ada roh jahat yang tengah ikut pelanggan dia tu. Jadi kiranya pelanggan dia tu perlukan rawatan susulan lah. Sebenarnya masa-mangsa dia ni ramai juga tahu dari golongan gadis-gadis yang muda. Terutama sekali orang-orang yang ada masalah peribadi yang sangat berat, sampaikan senang tertipu. Jadi Lim ni dia akan janji dengan mereka yang dia akan selesaikan masalah mereka. Kononnya boleh tambah kecantikan dengan urutan ritual. Siapa yang percaya tu memang kena lah. Jadi untuk ritual ni khusus hanya untuk wanita sahaja tau. Dia akan minta wanita tadi untuk bogel. Lepas tu dia akan urut badan wanita tu dan dia akan bacakan mentera-mentera seks tadi. Dewa seks tu kan. Lepas tu dia akan melakukan hubungan seks dengan pelanggan dia. Kononnya itu adalah sebahagian daripada ritual. Kalau tak menjadi, tak mujarab. Sebenarnya banyak juga kan yang kita dengar bomoh-bomoh yang suka ambil kesempatan kan. Ingat tak kes Surat G yang pernah saya cerita yang berlaku dekat Indonesia dulu? Pun lebih kurang sama juga kan. Jadi sebenarnya rawatan si Lim ni bukannya urut-urut je tau. Dia juga ada buat rawatan renjatan elektrik. Alah, yang orang buat untuk pesakit mental tu, untuk orang-orang gila tu. Jadi dia akan yakinkan pelanggan dia ni yang rawatan tu akan halau roh jahat dan juga hilangkan sakit kepala. Caranya dia akan letakkan kaki pelanggan dia dalam bekas yang berisi air dan dia akan pasang wayar dekat pelapis dia tu dan elektrik akan mengalir melalui dia masuk ke badan. Okey, suspek yang kedua adalah Tan Mui Cho, iaitu isteri kepada Adrian Lim tadi. Okey, nama penuh dia adalah Catherine Tan Mui Cho. Jadi Catherine ni dia kenal dengan Lim tadi melalui kawan dia yang bekerja sebagai bagel. Yang mana masa tu nenek dia baru je meninggal dunia. Lepas tu dia dapat penyakit kemurungan. Katanya dia juga ada masalah dengan mak dan juga ayah dia. Jadi mak dengan ayah dia ni hantar dia ke pusat vocational. Tapi dia rasa macam mak dengan ayah dia ni buang dia masa tu. Jadi kawan dia si bagel tadi, dia sarankan untuk jumpa dengan Lim ni dan sembuhkan penyakit Catherine masa tu. Kononnya medium roh ni boleh sembuhkan penyakit dia masa tu lah. Sebenarnya bukan sekali je si Catherine ni pergi jumpa dengan Lim.
Tapi kerap sangat dia pergi jumpa dengan Lim tu sampaikan jadi rutin untuk dia pergi jumpa tau. Jadi makin lama diorang pun jadi makin rapat. Pada tahun 1975, Catherine ni pindah masuk ke rumah flat Lim tu atas desakan Lim. Okey, masa tu kan si Lim ni dah ada isteri dan juga 2 orang anak kan, yang dia kahwin dengan kekasih masa kecil dia tu. Tapi masa tu dia minta Catherine ni untuk pindah masuk juga ke dalam rumah flat dia tu. Jadi untuk tak bagi isteri dia ni curiga yang dia ni curang, dia pergi bersumpah dekat depan gambar Jesus yang dia cakap dia dengan Catherine ni tak ada apa-apa hubungan. Tapi tak lama lepas tu, isteri dia tadi dapat tahu juga yang si Lim ni curang dan mereka bercerai pada tahun 1976. Lepas tu si Lim ni berhenti kerja daripada jadi technician tadi dan dia bekerja sepenuh masa sebagai seorang ahli medium atau bomoh sepenuh masa. Ada satu masa tu pendapatan dia boleh cecah 6,000 ke 7,000 dari seorang pelanggan je tau. Pada bulan Jun 1977, Lim dan juga Catherine ni daftarkan perkahwinan mereka. Lepas mereka kahwin, Lim tadi mula tunjuk kuasa. Dia mula pukul, ancam dan juga selalu menipu Catherine ni. Parahnya lagi, Lim tadi berjaya pujuk si Catherine ni untuk melacurkan diri dia untuk tambah pendapatan. Nani? Omae wa mou shindeiru. Lim ni juga berjaya yakinkan Catherine yang dia kena tidur dengan perempuan-perempuan muda supaya tambah kesihatan dia ataupun supaya dia kekal sihat. Jadi dari situlah si Catherine ni mula bantu si Lim untuk dapatkan pelanggan untuk perniagaan dia yang jadi medium tadi. Jadi baiklah dia kan. Dia yang tolong carikan pelanggan untuk suami dia tidur dengan perempuan lain. Saya tak pasti apa yang orang Cina panggil pada orang-orang yang buat pemanggilan roh ni atau yang jadi medium tu. Mungkin dia orang pun ada panggilan tertentu kan. So kalau korang yang tahu tu, sila tinggalkan komen dekat bawah supaya saya pun tahu juga. Sebab saya tak rasa kerja dia ni sama macam Sami macam tu. Jadi nampaklah kan pengaruh si Lim ni kuat sangat dekat si Catherine tadi. Dia cakap apa je, Catherine ni percaya tau. Yang peliknya lagi, si Lim ni dia boleh pergi yakinkan Catherine tu untuk tidur dengan lelaki-lelaki muda. Kalau si Catherine tu boleh buat seks dengan lelaki muda, benda ni akan buat Catherine tu sentiasa muda. Maksudnya macam kekalkan awet muda dia dengan melakukan hubungan seks dengan lelaki yang lebih muda. Kiranya tak payah nak makan collagen lah lepas ni. Lepas tu si Catherine ni bagusnya dia dengar apa yang suami dia cakap. Bagus dia ni. Masa tu dia pergi buat hubungan seksual dengan lelaki Melayu dan juga dengan adik lelaki dia. Astagfirullahalazim, tak boleh bayangkan dengan adik sendiri. Memang pengaruh rakan sebaya betul lah dia ni. Dia punya dengar apa yang suami dia cakap tu sampaikan dia sendiri dah tak boleh nak beza dah. Yang mana yang betul, yang mana yang salah. Sebenarnya bukan adik lelaki Catherine je yang terlibat dengan benda-benda ni semua. Adik perempuan dia pun terlibat sama tau. Masa tu si Lim ni berjaya mempengaruhi adik Catherine tadi untuk jual diri dia dan untuk melakukan seks dengan 2 orang pemuda. Tak tahulah tahap pemikiran Catherine ni macam mana. Walaupun dia selalu kena dera, tapi dia tetap juga buat benda yang sama tau. Yelah, carikan pelanggan, lepas tu jual diri. Katanya mungkin sebab kemewahan yang diberikan oleh Lim tu dengan pakaian yang mewah, produk kecantikan, alat makeup dan juga kursus pelansingan badan. Jadi macam dia enjoy benda-benda tu semua. Okay, next suspek yang ketiga adalah Ho Kah Hong, iaitu teman wanita Adrian Lim. Jadi Ho Kah Hong ni dilahirkan pada 10 September 1955. Kiranya dia 13 tahun lebih muda daripada Lim. Masa umur dia 8 tahun, ayah dia meninggal dunia. Jadi masa tu mak dia ni hantar dia ke rumah neneknya. Jadi dia daripada kecil lagi dia memang tinggal dengan nenek dia lah. Lepas dia umur 15 tahun, dia balik duduk dengan mak dia. Tapi masa dia duduk dengan mak dia tu, dia perasan yang mak dia ni lebihkan kakaknya tau. Jadi dia selalu kena mengalah dengan kakaknya. Kalau dia nak yang ini, kakaknya pun nak yang ini juga, dia kena bagi ke kakak dia. Masa tu dia rasa yang mak dia ni tak suka kat dia. Mak dia lebih sayangkan kakak dia. Masa tu dia jadi tak puas hati dan juga dia jadi selalu memberontak. Dia cepat marah, lepas tu dia suka cari pasal. Pada tahun 1979, maknya ni bawa kakak dia pergi jumpa dengan Lim tadi untuk dapatkan rawatan. Masa tu mak dia ni percaya dengan helah jarum hitam yang ada dalam telur tadi. Jadi masa tu dia fikir mungkin Lim ni boleh bantu Ho tadi untuk pulihkan perangai memberontak dia tu. Jadi dia pun bawa lah Ho tadi jumpa dengan si Lim ni. Lepas Ho tengok muslihat jarum yang ada dalam telur tu, dia terus percaya dekat si Lim ni dan start daripada tu dia jadi pengikut setia Lim. Masa tu Lim ni dah berniat untuk jadikan Ho ni sebagai isteri suci dia.
Padahal masa tu Ho dah ada suami tau. Jadi untuk capai cita-cita dia untuk miliki Ho tadi, Lim ni mula buat fitnah. Dia fitnah suami si Ho dan juga dia fitnah ahli keluarga Ho tu. Dia cakap ahli keluarga Ho ni adalah orang-orang yang tak bermoral. Dia macam cuci otak Ho tu tau. Dan suami Ho tu adalah orang yang tak setia. Lim cakap dan dia meyakinkan Ho yang suami Ho tu dah berselingkuh dekat belakang dia. Lepas tu dia boleh pergi yakinkan Ho lagi yang suami dia ni akan melacurkan dia suatu hari nanti. Masa tu Ho ni percaya bulat-bulat tau apa yang Lim ni cakap. Dan lepas dia orang buat upacara yang sama yang Lim ni buat dengan perempuan-perempuan lain, Lim ni cakap yang Ho tu dah jadi isteri suci dia. Masa tu Ho ni dah tak percaya dah dekat suami dia. Lepas tu dia jadi makin ganas dengan ibu dia sendiri. Lepas 3 bulan je Lim dengan Ho tadi kenal, Ho ni pindah masuk ke rumah Lim. Dia menetap dekat sana sekali dengan Catherine tadi. Jadi lepas Ho tadi pindah masuk ke rumah flat tu, suami dia ni datanglah ke rumah flat tu untuk cari dia. Masa tu suami dia pun menetap sementara dekat rumah tu. Kiranya dia macam tunggu isteri dia untuk dapatkan rawatan. Padahal isteri dia memang pindah masuk ke rumah tu. Tapi mungkin dia fikir isteri dia pergi ke situ hanya untuk buat rawatan. Dalam beberapa hari pergi buat rawatan macam tu lah. Jadi suami Ho tadi pun buat keputusan untuk tinggal bersama-sama Ho dekat rumah flat tu juga. Masa tu Lim ni yakinkan suami Ho tadi untuk buat rawatan sama-sama. Dan buat rawatan kejutan elektrik. Jadi pada awal pagi 7 Januari 1980, mereka mulakan terapi rawatan elektrik ni. Katanya tangan Ho dan juga suami dia tu diikat. Dan kaki masing-masing diorang letakkan dalam bekas yang berisi air. Kiranya bekas yang ada air tu untuk Ho satu, untuk suami Ho tu satu. Lepas tu si Lim tadi dia bagi kejutan elektrik pada suami Ho ni dengan voltan yang tinggi. Sampaikan suami Ho ni mati dekat tempat kejadian tau. Dan masa tu sebab tangan Ho tadi dia ikat dengan suami dia, masa tu Ho ni pengsan. Lepas Ho tu dah sedar, Lim ni minta Ho tadi tipu pihak polis pasal kematian suami dia. Dia minta Ho cakap suaminya ni terkena kejutan elektrik masa dia nak buka kipas elektrik yang dah rosak dalam keadaan gelap. Lepas pihak polis dah terima kenyataan daripada Ho tadi, pihak polis ni terima bulat-bulat apa yang Ho cakap. Dan masa tu dia dah tak buat siasatan secara lanjut lagi. Jadi walaupun Ho ni dah tak suka dah dengan suami dia tadi, tapi kematian suami dia ni sedikit sebanyak memberi kesan pada hidup dia. Katanya dia mula hilang akal, dia mula dengar suara suami dia dan dia mula berhalusinasi. Dia mula nampak suami dia muncul. Jadi akhir Mei tahun 1980, Ho ni dimasukkan ke hospital Woodbridge. Jadi dekat sana, ahli psikologi ni diagnosis Ho tadi ada penyakit skizofrenia. Dan masa tu dia mulakan rawatan yang sesuai untuk dia. Lepas tu Ho ni dia pulih dengan cepat lah sebab sebulan je dia ada dalam hospital tu dia dah pulih dah. Tapi walaupun pulih, dia tak adalah macam pulih 100%, tapi pulih yang membolehkan dia untuk terus hidup dekat luar. Jadi lepas keluar je hospital tu, dia terus pergi ke rumah Lim, tinggal dengan Lim dan juga Catherine tadi. Katanya dia pergi juga ke hospital tu untuk dapatkan rawatan dari masa ke semasa. Dan hasil daripada rawatan dia tu, sikap dia kepada ibu dia pun jadi macam makin okey, makin baik lah. Okay guys, ceritanya tak habis lagi tau. Saya dah cakap dah panjang. Cerita ni memang panjang. So saya akan buat 2 part. Video ni part 1 dan kita akan ada sambungan untuk part 2. Okay, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Maaf kalau ada yang kurang daripada saya dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah individu. Jangan lupa untuk dapatkan produk yang ada dekat belakang ni. Caranya senang je, korang pergi dekat ruang description dekat bawah, korang tekan je link Shopee dekat bawah dan pergi order kat sana. Okay, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.